Qail, segala puji bagi Allah yang berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Maksudnya, wahai sekalian manusia, abdikanlah diri kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu semua dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan diturunkannya air hujan dari langit. Lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Allah menyebut dalam surah yang lain, لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda bukti kemurahan Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kumpulan kebun luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dia rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, thayyibah, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Fa'aradu, lalu maka mereka berpaling engkar. Lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon-pohon yang jarang berbuah serta sedikit pohon-pohon bidara. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bertemu lagi pada setiap 30 hari bulan. Dan perjalanan saya alhamdulillah dapat sampai ke sini walaupun musim ini musim banjir. Jalannya terputus, mengambil jalan daripada LPT masuk ke Jengka, tuan-tuan pergi ke Sungai Tekam. Sungai Tekam, tuan-tuan pergi ke Kota Gelangi. Dari Kota Gelangi, tuan-tuan pergi ke Jerantut. Dari Jerantut, tuan-tuan pergi ke Benta. Dari Benta, tuan-tuan pergi ke Rauk. Dari Rauk ke Bentong sampailah. InsyaAllah. Itulah perjalanan buat sementara. Atau dari sini, tuan-tuan pergi ke Seremban Kuala Pilah. Panjanglah ceritanya. Itu cerita kemudian nanti. Saudara sekalian, kita tinggal tajuk kita buta mata
buta hati. Kita ambil tajuk yang bersifat semasa sikit je. Banyak semasa. Kapal terbang jatuh semasa. Main golf semasa. Banyak tuan-tuan suka pula dah. Itu benda-benda yang bersifat semasa. Tapi yang nak ambil semasa ini ialah benda yang berkait dengan air hujan. Tahun ini menyaksikan kepada kita bagaimana hujan yang turun begitu lebat. Banjir tidak besar sangat di Kuantan. Waktu saya keluar dari Kuantan hari Sabtu itu, dah surut dah. Hari Sabtu ke hari Ahad saya keluar dari Kuantan. Dah okey dah. Hari Sabtu. Hari Sabtu dah surut dah, alhamdulillah. Ramai dah balik ke tempat. Tapi dalam waktu yang sama di Temeloh agak teruklah sehingga malam ini. Dan di Pekan, kata laporan kawan-kawan dari semasa ke masa, air makin naik di Pekan. Air di Pekan ini ialah air yang saudara-saudara, dia betul-betul tunggu air yang datang daripada Lepis. Air daripada Lepis, dia turun pergi ke Jerantut. Daripada Jerantut itu dia akan pergi ke Temeloh, Temeloh ke Maran, Maran dia singgah lama pula nanti di Parlimen Pekan. Saya duduk di Pekan 6 tahun. Tahulah cerita tu, bukan cerita suka-suka ni. Tahun ini kemungkinan besar dengan fenomena yang berlaku di Lepis Temeloh itu, maka Pekan akan banjir yang agak hebat pada tahun ini. Sebagaimana tahun tak silap 2006 tak boleh pergi ke Pekan, melainkan kami menyusuri sungai. Antaralah mengikut kemampuan yang ada kepada kita. Semua ni sahabat-sahabat sekalian ialah kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya banjir yang berlaku di Uhud. Bila katanya kita pun tak sure juga. Tapi pakaian tu Arab dah punya pakaian lah. Muslimat dia keluar. Ini semua dia nak cerita kepada kita kuasa Allah. Apa-apa yang berlaku ini Allah Ta'ala nak suruh kita balik pada dia. Balik kepada dia. Sebagaimana ayat yang kita baca sebentar tadi, menyatakan kepada kita mengenai kebesaran Allah, kehebatan Allah. Allah mana? Allazi ja'alakumul arda firasha. Allah yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan. Allah mana? Wassamaa'a binaa'a. Allah yang mencipta langit sebagai bangunan yang dibina dengan kukuh. Allah mana? Wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Allah mana? Allah yang fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah yang mengeluarkan dengan sebab air itu berjenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Semua ni Allah Ta'ala buat suruh kita balik pada dia. Bila berlaku banjir besar, bila berlaku gerhana bulan, bila berlaku gerhana matahari, maka kita disuruh ada semayang. Semayang apa? Semayang gerhana bulan. Semayang apa? Semayang gerhana matahari. Salatul khusuf, salatul kasuf. Semua itu apa dia? Salat yang nak dekat diri kita dengan Allah. Wa aqimis salata li dhikri. Dirikanlah semayang untuk kamu ingat pada aku. Samalah juga sahabat-sahabat sekalian. Bila
musim kemarau yang sangat teruk. Kita diajar supaya menunaikan salatul istisqa, semayang minta hujan. Ada tak semayang jangan turun hujan? Cik beritahu. Tuan-tuan banyak tok guru belajar ni. Ada tak satu semayang yang nama semayang itu semayang tahan hujan? Ada? Tak ada. Yang adanya salatul istisqa. Di tengah banjir teruk di Pahang, lebih teruk lagi yang berlaku di Kelantan Darun Naim. Tak ada kita lepas semayang Jumaat, saudara-saudara sekalian, mari kita semua pakat semayang Jumaat. Ngapa? Kita mohon kepada Allah supaya hujan berhenti. Jangan. Sebab hujan itu ialah rahmat daripada Allah. Hujan itu rahmat daripada Allah. Jadi tajuk kita malam ini, tajuk air hujan dan air banjir. Habis Ustaz, kalau hujan tak berhenti, bila pula banjir nak berhenti? Betul juga. Tapi Nabi SAW mengajar kita bahawa kita tidak minta supaya hujan itu tidak turun. Dalam satu peristiwa, ni hak sembahyang atas air. Atas air. Yalah, air di bawah, dia di atas. Betul lah tu. Atas bumbung. Dalam satu peristiwa pada hari Jumaat, sewaktu Nabi SAW sedang berkhutbah. Pada waktu itu Rasulullah sedang berdiri membaca berkhutbah. Orang itu sambil menghadap Rasulullah sambil berdiri. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, segala harta benda telah musnah. Jalan-jalan menjadi terputus. Iaitu mereka tidak lagi dapat menggunakan unta kerana bimbang unta mereka mati, malah boleh mengurangkan binatang ternakan mereka disebabkan cuaca pada ketika itu kemarau. Bila kemarau ini sumber makanannya, airnya jadi masalah, unta jadi kurus sebagainya. Menyebabkan apa dia? Jalan putus. Makna apa dia? Kenderaan tu tak ada kerana unta tu kurus sangat, kelaparan. Lalu kata laki-laki itu, berdoalah kepada Allah agar dia Allah berkenan menurunkan hujan kepada kita. Rasulullah SAW lalu mengangkat kedua tangan dan berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Aghisna makna tolong. Tolong apa dia? Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Tolong kami ya Allah. Turunkanlah hujan pada kami. Kata Anas, tidak, demi Allah kami tidak lihat pun di langit ada mega gumpalan awan. Di antara kami dengan gunung tidak ada satu pun rumah atau perkampungan yang menghalangi pandangan kami untuk melihat tanda-tanda akan turunnya hujan. Dia duduk jeli tengok, tak nampak pun gumpalan awan nak menandakan hujan turun. Tiba-tiba muncul mega bagaikan perisai di sebalik gunung. Ketika berada di tengah-tengah langit, mega itu mulai melebar, kemudian menurunkan hujan. Tidak, demi Allah kami tidak melihat matahari sedikit pun. Maksud apa dia? Hujan sudah turun. Pasal Nabi berdoa minta turun hujan. Persoalannya, ada tak doa jangan turun hujan? Okey. Pada hari Jumaat berikutnya masuk pula seorang laki-laki dari pintu yang sama. Ketika itu Rasulullah sedang berdiri sambil berkhutbah. Orang itu menghadap baginda sambil berdiri lalu berkata, wahai Rasulullah, banyak harta benda yang telah binasa musnah, jalan-jalan telah terputus. Kali ini kerana terlampau banyaknya hujan. Bila banyak hujan, banjir. Hak tadi, kemarau. Oleh itu berdoalah kepada Allah agar dia berkenan menahan hujan dari kami. Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangan lantas berdoa. Doa ni kita ambil. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma ala al-akam wal-zirab wa butuni awdiyah wa manabiti syajar. Wahai Tuhanku, turunkanlah hujan di sekitar kami dan janganlah engkau musnahkan kami. Ya Allah, engkau turunkanlah ia di atas gunung-gunung dan bukit-bukau, di lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pokok-pokok.
hujan pun reda dan kami dapat keluar berjalan di bawah sinar matahari. Maknanya apa dia? Nabi tak pernah minta supaya hujan tak turun. Dan tak ada doa supaya hujan jangan turun. Tak ada doa itu. Yang adanya salatul istisqa, sembahyang minta minum. Macam yang kita berdoa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana. Apa tu? Tak ingat itulah. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana. Saqa maknanya beri minum. Saqiyun istisqa, semaya minta hujan. Alhamdulillahilladzi at'amana. Sekali puji bagi Allah yang beri kami makan. Yang beri kita makan ni Allah. Wasaqana, yang beri minum kita ni Allah. Hak besar lagi, wa ja'alana minal muslimin, dan dijadikan kami daripada kalangan orang yang menyerah diri kepada Allah, muslimin. Alhamdulillah, boleh makan, boleh minum. Saudara sekalian, Nabi berdoa macam mana tadi? Allahumma hawalaina wala alaina. Wahai Tuhanku, turunkanlah hujan di sekitar kami dan janganlah kamu musnahkan kami. Kalau hujan nak turun, turunlah atas gunung ganam, bukit buka, lembah, tempat tumbuhnya pokok-pokok. Hari ni pokok apa nama air hujan turun juga. Tapi dia turun atas bukit yang gondol. Sudah tak ada lagi kawasan tadahan hujan. Dah tak ada dah. Bila kawasan tadahan hujan tak ada, dia turun-turun teruslah. Itulah yang berlaku di Cameron Highland. Perkara ini berlaku dua benda. Satu, berlakunya ada kemungkinannya ianya adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia azab daripada Allah. Ada satu lagi yang dilihat dari sudut yang lain, apa dia? Ianya adalah merupakan sebab-sebab tangan jahat manusia. Dua. Satu, dia dilihat dari segi memang sengaja Allah Ta'ala buat. Yang pertama, ianya kemungkinan azab kepada kita kerana berlakunya maksiat dalam negeri dan kampung kita. Ataupun dalam masa yang sama, tak ada maksiat, tak ada kemungkaran, tapi Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Kita orang semayang, kita orang baik, kita orang bagus. Allah nak uji negeri kita. Nanti tuan-tuan kata pula, bukan, aku rasa betul dah tu. Memang Kelantan negeri jahat sungguh. Jangan tidur. Aku rasa Kelantan ni jahat sungguh lah. Itu sebab bala turun. Macam mana pula kita nak jawab tu? Payah juga. Tok Guru tak jawab lagi tu. Seandainya berlaku di tempat kita, masjid kena peti. Masjid kena peti. Kubahnya tu terbelah. Tapi sebelah daripada masjid tu gereja. Gereja tak kena peti. Tuan-tuan nak kata apa? Aku rasa ustaz, gereja betul ustaz, masjid salah. Boleh ke tak? Itulah. Saya saja nak sebut benda tu je lah, beri faham. Kok kita salah faham. Dalam keadaan kita nak kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Kelantan menjadikan untuk tahun depan 2 hari lagi melaksanakan hukum Allah taala, maknya bawa banjir besar yang berlaku luar daripada jangkauan kita, luar daripada jangkauan. Kalau tuan-tuan tengok gambar yang dihantar kepada kita, Allahu akbar. Memang kita rasa benda ni, perkara yang sedang berlaku ini luar daripada kita panggil apa? Luar daripada kita punya jangkauan kita. Sejarah besar berlaku banjir ini. Macam di Temeloh sekarang lah. Di Temeloh ni. Berapa puluh tahun dah tak banjir. Ini suasana dia orang. Di Kuala Kerai. Tengok. Kalau air lebih kurang macam air longkang kita, tak naik van atas kereta ni. Ke dia suka-suka naik ni kak? Nak tengok benda ni hebat Syekh. Tu terkapar habis rumah-rumah orang. Ini runtuh sebelah. Hijau pula tu warna dia. Allahu akbar. Allahu akbar.
Kalau tuan-tuan nak pergi bantu, elok sangat. Tapi jangan pergi begitu je. Tuan-tuan kena tanya kawasan kita, cawangan kita, daftar dengan unit amal pergi. Bukan pergi menonton, tak jadi. Kalau tuan-tuan malah ke Kelantan, tuan-tuan ke Pahang. Tuan-tuan kontak saya nak pergi ke mana, beritahu, saya akan susun balik. Malam ini kita punya di belakang ini khusus untuk mangsa-mangsa banjir. Ada dah berapa ribu dalam kita punya beg itu. Jangkaan kita nak hantar ke Pekan, sebab tekan Pekan Tengah teruk. Satu lagi ke Termeluk. Sahibus Samaha, mufti wilayah kata, boleh diniatkan zakat. Dalam perbahasan para ulama di atas nama al-gharimin, orang yang berhutang. Memanglah dia berhutang, rumah tak ada, kereta tak ada, semua tak ada ni. Yang kita pergi hantar pampers, hantar baju sekolah, tolong beri tenaga basuh rumah. Ni banjir ni tuan-tuan, banjir ni baju yang kena seluk tu tak boleh nak bersih dah. Jadi banjir ni saudara sekalian, memang besar sungguh. Adakah ianya merupakan azab yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada kemungkinan dia azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia kata siasat dulu. Kalau sekiranya memang betul adanya kesalahan, maksiat, dosa sebagainya, memang itu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun memang tak ada kemungkaran maksiat yang dilakukan, minum arak ke, berjudi ke, berzina ke, tak salat ke sebagainya. Ia nak jadi ujian kepada kita. Tak ada apa-apa, memang Allah nak uji kita. Dia tuan imam yang baik, tok siap yang baik. Tapi Allah nak uji dia. Rumah tak semayang tak banjir pun. Rumah yang semayang tu habis, rumah tu kena. Dan macam mana? Itu ujian daripada Allah. Jadi sama ada dia azab daripada Allah ataupun ujian daripada Allah. Satu lagi apa dia? Ianya adalah merupakan salahan tangan-tangan jahat manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah timbullah berbagai kerosakan dan bala bencana di daratan dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan jahat manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah nak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka yarji'un, kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un, rujuk, kembali rujuk kepada Allah. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali rujuk, insaf, bertaubat kepada Allah. Kita sahabat sekalian, kita tak nak buat macam Allah Ta'ala buat. Dengan banjir yang besar berlaku ini, Allah nak ajar sesuatu yang kadang-kadang kita tak tahu apa penyelesaiannya. Tuan-tuan tengok banjir tsunami yang berlaku 10 tahun yang dulu di Aceh. Puluhan tahun umat Islam Aceh di bawah GAM, Gabungan Aceh Merdeka. Mana Haji Hilmi? Dia pergi ke Aceh dan kawan-kawannya. Teruk. Rupanya puluh tahun mereka berjuang tu tak boleh nak selesai masalah Aceh. Tak boleh. Datang tsunami yang besar. Subhanallah. Mereka dapat kuasa autonomi, dapat melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat, tapi Allah boleh buat. Apa hikmah yang besar, khususnya di Kelantan, yang Allah Ta'ala buat banjir besar begitu rupa? Wallahu a'lam bishawab. Apa yang Allah Ta'ala sebut ujung ayat itu? La'allahum yarji'un. Supaya semua orang kena ambil tahu ini tanggungjawab, inilah tanggungjawab bersama. Kalau Allah Ta'ala buat turun, wa anzala minas sama'i ma'a, Allah Ta'ala buat turun air hujan dari langit, semua orang bersyukur kepada Allah. Terima kasihlah ya Allah, hujan ini rahmat daripadamu ya Allah. Memang hujan itu rahmat. Sehingga Nabi SAW menyebut dalam satu hadisnya, dia kata, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, katanya,
Biasanya bila hari berangin atau mendung, wajah Rasulullah kelihatan gelisah. Bila hujan mulai turun, wajah baginda menjadi berseri dan hilanglah kegelisahan baginda. Aisyah bertanya hal itu kepada baginda. Ngapa bila tengok mendung berangin takut? Kata Nabi, aku bimbang angin atau mendung itu menjadi azab untuk menyeksa umatku. Jika baginda melihat hujan, baginda akan berkata, itu adalah rahmat. Rahmat Allah. Turunnya hujan itu ialah rahmat daripada Allah. Wa anzala minas samai ma'a. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Rahmat daripada Allah hujan itu. Tapi sayangnya apa? Air hujan daripada Allah manusia terima. Tetapi hukum Allah, kitab Allah, ramai manusia tak terima. Dua-dua Allah Ta'ala guna kalimah anzala yang zilu, makna turun. Macam tuan-tuan duk baca dalam apa? Tuan-tuan duk baca dalam surah apa nama tu? Apa awal surah Fatihah, surah Baqarah tu apa? Mana ayat dia? Cari ayat dulu. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim, yang demikian itu kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan yang ghaib, khususnya Allah, malaikat, rasul-rasul pun ke ghaib kita tak nampak. Azab neraka, syurga, ni ghaib. Wa yuqimuna shalah, sembahyang, hubungan kita dengan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian kami rezekikan pada mereka, mereka infak, mereka belanja. Walladzina yu'minuna bima unzil, ayat ini. Walladzina yu'minun, dan mereka yang beriman, bima unzil. Unzil, nazala yanzilu, ini dia bina-bina majhul. Unzil, diturunkan. Daripada kalimah mana? Kalimah nazala juga tadi. Wa anzala minas sama', dan dia Allah menurunkan dari langit air hujan. Yang tadi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Sahabat sekalian, boleh jadi wallahu a'lam kita tak tahu ilmu Allah yang buat banjir besar begitu rupa di Kelantan, supaya semua orang Islam yang ada di Kelantan mengambil pengajaran yang besar. Kita semua ni lama dah, kita dah gazet lama dah, kita punya kanun jenayah syariah Kelantan tu lama dah, tapi kita tak bersungguh. Kerajaan pusat pun macam tak bersungguh, kerajaan negeri pun macam tak bersungguh, walaupun kita bersungguh. Allah kata bagi sekali, biar semua rasa. Habislah rasa. Semua kena rasa. Banjir yang besar begitu rupa. Boleh jadilah. Dia nak berlaku macam yang berlaku di Aceh. Boleh jadilah. Ya Haji Hilmi, boleh jadilah. Saya pun tak tahu ilmu Allah. Saudara sekalian, sebab itulah kalau kita kata hujan dari langit itu, macam kata Nabi, ianya rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah. Nabi kata itu adalah rahmat hujan. Maka apa saja yang datang daripada Allah adalah rahmat.
Bila turunnya Rasul-Rasul, rahmah. Saya dah tinggal lama, tesis saya itu tajuk rahmah. Surah ni. Nanti saya pergi cari kokok tesis saya buat 2 ada lagi. Rahmah mengikut pandangan Al-Quran. Tapi saya dah tinggal 30 tahun dah tesis tu. Duduk tak tahu dah. Dapat CJ berhentilah. Malah dah kita. Saudara sekalian, rahmat. Air hujan rahmat daripada Allah. Turunnya kitab rahmat. Mana boleh saya tak nak air hujan lah. Tak nak lah. Tak perlu air. Mana ada. Orang nak rahmat Allah. Kalau kemarau kita salatul istisqa. Kerana air hujan tu rahmat. Dalam satu penulisan, dia menyebut ada 4 perkara berkait dengan sunnah Nabi ketika hujan. 1, kita syukur nikmat Allah. Okey. 2, sunat kita berdoa muhajat dan keampunan Allah. Ini okeylah. Saya nak sebut yang ketiga ni. Apa dia? Bertabarruk. Bertabarruk, barakah. Tabarakalladzi barakat. Tabaruk maknanya ambil berkat. Tabaruk atau baca tabarruk, ambil berkat dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, kami pernah ditimpa hujan bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga dibasahi hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Kemudian Rasulullah bersabda, kerana hujan ini baru saja Allah ciptakan. Hadis riwayat Muslim 898. Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadis ini adalah hujan itu rahmah, iaitu rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu Nabi SAW bertabarruk, yakni ambil berkat dari air hujan tersebut, rahmah. Wa ma arsalnaka illa, sambunglah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang surah ni kalau tak ingat ayat tu makruh tahu. Sebab nama surah tu Ar-Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala utus Nabi rahmah, buat turun air hujan rahmah, buat turun kitab dari langit juga rahmat daripada Allah, termasuk air hujan. Datuk Doktor Tuan Guru Haji Harundin Darusshifa, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzil, dan kami menurunkan, wa nunazzilu minal Quran, kami buat turun Quran itu, ma huwa shifaa, dia adalah penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, rahmat daripada orang beriman. Itu Quran. Hak ni air. Bila nak berubat beberapa jenis penyakit, Tok Guru Datuk Harundin dia nak air. Minta maaf lah kalau ada anak murid sini, saya tak mengaji bahagian ini. Bila saya pergi rumah anak muridnya tu, ada air bertong-tong. Air apa? Air hujan. Bukan air Zam-Zam. Air hujan. Air Zam-Zam memang air barakah. Tuan-tuan duduk menghadap kiblat sana, bismillahirrahmanirrahim, ya, baik-baik minum. Air Zam-Zam berkat. Hal tu tak nafi dah. Semua orang tahu dah. Air Zam-Zam tu barakah, berkat. Ambil air basuh muka, ambil air semayangnya, ambil air lak-lak badan sikit, barakah Ustaz air Zam-Zam. Kau dapat mandi situ. Tapi janganlah mandi situ, wuduh sangat. Air Zam-Zam tu boleh sampai ke situ. Tapi jangan buat cuci najis pula, janganlah. Saudara sekalian, rupanya air hujan ini barakat. Macam mana? Kata Ustaz Dr. Harundin, dia kata ambil air hujan hak turun malam Jumaat. Malam Jumaat. Orang yang mati hari Jumaat, malam Jumaat, diangkat azab kubur daripada kelebihan hari Jumaat. Jadi kata Tok Guru Harundin ni, dia nak air hujan hari Jumaat, malam Jumaat. Air hujan jangan air hujan hak mengalir dalam longkang kita ambil, tak nak. Dia nak direct. Ustaz hak turun dekat bukit tu air terjun air hujan juga betul lah. Dia nak yang direct daripada Allah. Wa anzala minas sama' ma'a, hak hari Khamis malam Jumaat.
Rupanya besar dia punya khasiatnya. Kita je tak tahu. Kita tak tahu. Saudara sekalian, air hujan itu rahmah daripada Allah. Dia merupakan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh buat tabarruk, ambil berkat. Tapi segala-galanya daripada Allah. Bukan yang menyembuh tu air hujan itu, bukan air zam-zam tu dah. Nak sebutnya apa dia? Ambil barakah benda yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa dia? Air hujan yang datang daripada Allah. Termasuk apa? Termasuklah berwudu dengan air hujan. Juga merupakan sunnah daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, bila berlaku banjir yang besar, yang kita lihat banjir yang besar itu, maka jangan ada di kalangan kita, saya sebut tadi, dia berdoa kepada Allah supaya hujan tidak turun. Tak betul tu. Jangan berdoa hujan berhenti. Minta hujan turun, tapi turun. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, engkau turunkan hujan di sekitar kami, wala alaina, dan janganlah engkau musnahkan kami dengan sebab air hujan itu. Saudara sekalian, bila air hujan itu turun, kadang-kadang yang kata sebut tadi menyebabkan berlakunya banjir dan sebagainya, dan semua ini saya dah sebut tadi kerana Allah Ta'ala nak ajar kita manusia, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa saudara sekalian? Kadang-kadang salahnya kita yang menjemput azab Allah datang. Kita yang jemput azab daripada Allah Ta'ala datang. Azab daripada atas, azab daripada bawah. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab seksa bala bencana dari sebelah atas kamu, dari atas atau dari bawah kaki kamu. Allah Ta'ala boleh datang azab kepada kita. Atau dia kata, ini satu, ini jarang saya sebut, dia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak. Ini juga azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tuan-tuan, rupanya di antara azab Allah Ta'ala itu, bila kita berpecah belah, kita berpuak-puak, dia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai cara supaya mereka memahaminya. Antaranya apa dia? Allah Ta'ala buat datang azab daripada mana? Allah Ta'ala buat datang azab daripada atas. Antaranya apa dia? Antaranya Allah Ta'ala buat datang azab daripada bawah. Antaranya apa dia? Antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita berpecah belah, berpuak-puak. Ini azab Allah. Betapa azab Allah yang sedang dilalui oleh umat Islam yang ada di Syria, umat Islam yang ada di Yaman, umat Islam yang ada di Iraq. Subhanallah. Kita harapkan orang-orang Islam semua mereka hendaklah bersatu. Marilah kita bersatu di atas nama Islam. Kita sama-sama mendaulatkan hukum peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satulah. Apa nama kita sekalipun, kalau benda tu betul, kita pakat sama-sama, pakat sokong. Jangan bila kita ada jawatan kuasa teknikal untuk pelaksanaan hudud di Kelantan ini, jangan ada pihak yang nak melengah-lengahkan pula. Jangan ada cuba buat biar lambat sikit, biar lambat sikit, biar lambat sikit. Jangan. Mesti dengan penuh keikhlasan. Baik kerajaan pusat, baik kerajaan negeri, dengan penuh keikhlasan. Tolonglah. Kerana berpecah belah itu adalah merupakan azab daripada Allah.
Satu lagi, dia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam sebahagian yang lain. Aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum. Ada ayat tertinggal ni. Ayat ni tertinggal, terjemahan tak tertinggal lah. Ayat tu tertinggal. Ayat tu terjemahan tak tertinggal. Ayat tu tertinggal. Nanti tuan-tuan balik tengok suratul An'am ayat 65. Suratul An'am ayat 65. Sebab dia punya apa nama tu ada tertinggal ayat dia tu. Surah apa? Al-An'am. Nah, tengok sekejap. Aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Memang ada yang ayat tu tertinggal, terpotong kat mana ada terpotong itu. Saudara-saudara sekalian, sampai satu masa Allah Ta'ala akan bangkitkan pemerintah, pemimpin yang zalim, yang jahat, yang tak ada hormat pada yang tua, tak ada kesian belas kepada kanak-kanak. Tu tuan-tuan, tengok yang berlaku di Syria, tengok yang berlaku di Iraq. Memang betul kenyataan Allah. Ngapa? Qul huwa qadir, dialah Allah yang berkuasa. Ayyab'asa 'alaikum 'adzaba. Allah Ta'ala boleh buat azab. Azab macam mana? Min fawqikum, dari bawah kamu, daripada atas kamu, wa tahta arjulikum, bawah kaki kamu, aw yalbisakum syi'a, membalah sama kamu pula. Dilahirkan pula di kalangan itu manusia-manusia yang ganas, yang kejam. Memang betul. Bila mana? Bila kita ini tidak lagi mengendahkan kepada hukum dan peraturan Allah. Bila saya sebut hukum, peraturan Allah, jangan nampak kisah hudud saja. Ni jaga, ada juga orang duk wirid hudud, bukan. Jangan nampak tu saja. Termasuklah hukum dalam bab ibadat sembahyang. Berapa ramai orang tak sembahyang bila banjir? Berapa ramai orang yang mendedahkan aurat? Tak kisah dia. Ni mujur banjir besar berlaku. Bukan mujur rasa seronok, tidak. Sebab tahun lepas saya kena teruk juga. Tahun ni sikit je kena. Saudara sekalian, dia pakat batal pesta. Putrajaya pun batal, Johor Bahru pun batal. Ada tuan-tuan boleh suruh batal? Boleh? Duduk atas mimbar, ittaqullah. Cerah mata ustaz tu. Adalah ittaqullah, apa tak ada. Allah bagi ni, pandai pula pakat batal sana, batal. Baguslah. Kalau kita buat, mampu tak batal? Dia batal terus. Kenapa dia? Datang daripada Allah. Hukum Allah itu berkaitlah dengan bab ibadat, sembahyang, puasa, soal zakat, berapa ramai yang tak keluar zakat. Yang berkait dengan soal kekeluargaan, muamalah. Fai orang bercerai hari ini, banyak orang tak kisah dengan anak bini masing-masing. Ini hukum yang tidak terbuat oleh masyarakat kita. Hak yang muamalah ekonomi, yang muamalah politik pula, yang riba. Subhanallah. Saudara sekalian, banyak benda ni maksiat yang berlaku dalam negeri kita. Anas mengunjungi Aisyah di dalam majlis itu. Seorang lelaki bertanya, wahai Ummul al-Mu'minin, ceritakan kepada kami tentang gempa bumi. Beliau berkata, apabila perempuan menanggalkan pakaiannya di tempat selain dari rumah suaminya, terkayaklah hijab pendinding antara azab antaranya dan antara Allah. Apabila perempuan memakai bau-bauan bukan untuk suaminya, baginya neraka dan kehinaan. Besar je. Orang tidak kisah soal etika berpakaian. Orang tak kisah kepiah je. Kepiah tak kepiah. Itu kecil. Ini soal pakaian. Soal menutup aurat. Apabila dihalalkan zina, meminum arak dan memukul alat muzik, Allah berfirman kepada bumi, gegarkan mereka. Sekiranya mereka tidak bertaubat dan mereka maksiat, mereka dibinasakan dengannya oleh Allah. Anas bertanya, apakah itu hukuman terhadap mereka? Aisyah menjawab, ianya rahmah, keberkatan dan peringatan.
ianya rahmah, ianya keberkatan, ianya peringatan kepada orang beriman, ianya seksaan, kemurkaan dan azab ke atas orang kafir. Ngapa pula jadi rahmah? Orang Islam ni, sahabat sekalian, orang mukmin, dia kena bala macam mana dia balik kepada Allah. Dia ingat kepada Allah Ta'ala. Bila dia balik kepada Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka manusia itu jadi dapat pahala. Kita dapat pahala. Dapat pahala mengapa? Kita dapat pahala kerana kita bersama di atas bala yang menimpa kita. Habis pada orang tidak Islam, Ustaz, pada orang yang tidak Islam, dia jadi azab. Dahlah di dunia kena azab banjir sekali benda, kepada di akhirat lagi kena teruk. Sebab itu dia sebut kepada kita, manusia yang ditimpa bala oleh Allah Ta'ala ini, supaya manusia kembali bertaubat pada Allah. Di sana ada beberapa tingkatan manusia dalam bertaubat daripada musibah. Berapa dah? Sikit lagi. Ada 3 kelompok. Yang pertama, dia kata musibah tersebut sebagai ujian atau cubaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, agar lebih mantap lagi keimanan mereka kepada Allah. Orang yang beriman, sahabat sekalian, bila dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia makin dekat dengan Allah. Dia makin dekat dengan Allah. Dia makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa? Orang yang beriman tadi. Dia makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Dia mengadu kepada Allah. Kita tengok sini. Yang dihanyut banjir. Ada orang tu menggaya. Perhati sini, ni sini, tengok sini. Duduk atas atap. Tak tahulah besar mana banjir ni. Yang ada lagi sini. Pergi kemah. Pegang kemah. Orang Kelantan lah tu. Tak kau kata Terengganu pula. Orang Terengganu punya kemah kata. Pegang kemah molek kata. Ni ha. Allahu Akbar. Tapi waktu kita tak dengar suara dia. Allahu Akbar. Ingat dia pada Allah. Mana yang ingat pada Allah, alhamdulillah lah, ingat pada Allah. Dia kembali ingat kepada Allah. Mana yang baik, yang bagus, yang beriman ini, mereka semayang, tak tinggal sembahyang Jumaat. Semayang atas atap, subhanallah. Lagi satu, balik yang tadi. Tingkat yang kedua. Yang kedua yang ditimpa bala musibah ini, musibah tersebut sebagai teguran dan peringatan Allah kepada hamba-hambanya di atas kelalaian dan kealpaan hambanya, agar kembali ke pangkal jalan. Hak tadi orang yang cantik, sangat beriman sungguh kepada Allah, ianya jadi ujian. Ujian pada kita. Tuan-tuan baik, bagus, Allah takdir anak kena sakit ini, itu ujian. Ujian, bukan bala, bukan azab. Ujian. Allah nak uji kita. Dia uji, itu ujian. Maka yang ni apa dia? Bertambah mantap keimanan dia pada Allah. Yang kedua, hak ni hak nakal. Orang beriman juga, musibah tersebut sebagai teguran dan peringatan Allah kepada hambanya di atas kelalaian kealpaan hambanya, agar kembali ke pangkal jalan. Hak tadi ujian. Yang ni apa dia? Yang ni peringatan daripada Allah. Sedarlah kita, ingatlah kita, jangan buat maksiat kepada Allah. Itu ujian. Apa ni? Teguran daripada Allah. Yang ketiga, musibah tersebut adalah sebagai bala
atau azab Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya di atas dosa dan kemungkaran yang dilakukannya. Sahabat sekalian, ada berapa situ tadi? Ada 3. Satu, ianya adalah sebagai ujian daripada Allah untuk menambahkan keimanan. Keimanan kita, memantapkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua sebagai apa dia? Sebagai teguran daripada Allah supaya kita insaf kembali. Yang ketiga, ianya adalah merupakan azab yang datang daripada Allah kepada kita semua. Bila azab tu datang, dia tak kira dah kita orang baik ke kita orang jahat. Bila azab itu datang, semua kena. Tak kira kita baik ke kita jahat ke, bila azab daripada Allah datang, maka dia akan kena pada semua orang. Wattaqu fitnah la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Dan jagalah diri kamu daripada berlaku dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu sahaja secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah maha berat azab seksanya. Satu lagi, saya nak perhabis dia. Satu lagi, sahabat-sahabat sekalian, yang Allah Ta'ala buat ni, satu sebagai ujian, dua sebagai teguran daripada Allah, tiganya sebagai azab daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Ada satu lagi kita tengok kemudian lah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan saya sendiri dan sahabat sekalian kita benar-benar kembali insaf dengan apa yang sedang berlaku ini. Dan lebih-lebih lagi kita nak kena jaga diri masing-masing, jangan sampai kita terkena banjir di akhirat. Ini hak penutupnya. Ini penutupnya. Penutupnya apa dia? Jagalah diri masing-masing. Banjir ini ialah banjir di akhirat. Banjir ini masing-masing. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Qal yaqumu ahaduhum fi rashih ila ansafil uzunai. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu bersabda mengenai firman Allah, yauma yaqumun nas, hari ketika manusia berdiri di bumi mahsyar menghadap Tuhan semesta alam, baginda bersabda, seorang daripada mereka, makna antara manusia ni ada manusia yang tenggelam dalam peluhnya sehingga ke paras telinga. Tengoklah, hak lemah-lemah terus macam-macam lah. Ya sahabat sekalian, kita menginsafi semua yang sedang berlaku ini supaya kita semua, khususnya insya-Allah, kita tidak termasuk di kalangan manusia-manusia yang mengalami banjir di akhirat. Di dunia kita tak dapat nak elak lah. Itu kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, malam ini kita punya kutipan di belakang itu kita nak panjangkan ke Pahang. Yang ke Selangor lah. Kita tak banyak. Kalau kita bagi RM10 pun, mereka ni bukan habis RM10. Dia orang kata kampung ini macam tak pernah wujud pula. Orang yang pergilah, saya tak pergi, saya duduk main di Pahang, di Pekan, begitu je lah. Di Kuantan. Tengok tu. Allah macam nak dak. Allah Akbar. Habis. Rumah dia nak macam mana macam ni? Mana ada duit? Ni di Kuala Krai lah. Dengan banjir lumpur dengan segala benda. Dengan kereta out. Kereta dia tengok kereta tembur rumah dia. Astaghfirullahalazim. Kereta tembur rumah dia. Kereta atas kereta. Kereta motor main ni tak? Jadi kita malam ni kita pakat bantulah. Bantu orang susah tadi. Saya dah sebut tadi, tuan-tuan boleh niat zakat. Itu dah dibahaskan, dibincangkan lah. Dan memang susah lah orang ni, bukan senang. Susah dia. Bayangkan, dia nak selesaikan masalah baik sekolah, anak sekolah. Yang ni kalau datang je tuan-tuan niat Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau duit riba, boleh, tak ada masalah. Duit riba. Tapi janganlah niat zakat pula. Niat zakat Ustaz, janganlah bodoh sangat, kita malulah kita. Taruh situ juga, tak apa. Benda ni halal kepada orang miskin, pada fuqara, orang miskin halal. Dia tak halal pada kita je.
Boleh. Dah sampai faham benda tu. Jadi insya-Allah kita semua pakat bantu masa-masa banjir. Walaupun tidak semua, sepaling-paling tidaknya ada saham kita masing-masing RM10, RM5 ke. Masing-masing lah insya-Allah. Jadi saya berhenti sekadar itu. InsyaAllah tahun depan kita akan jumpa lagi dan kita akan sambung semula lah. Tajuk yang kita belum selesai dulu tu kita akan sambung semula insya-Allah pada bulan depan, tahun depan. Tajuk kita yang kita tertinggal itu ialah tajuk buta mata, buta hati. Tapi tengah-tengah banjir ramai orang buta hati tu. Ada juga nyewak lari ke lain makanan, bahasa sungguh ada jahat juga. Ada juga hak tak betul, hak mencuri pun ada. Orang asam betul, orang susah dia ambil kesempatan. Ada juga ni sambung ni, tajuk ni sambung pada bulan depan insya-Allah. Kita tangguh majlis dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi